Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. TPM Datuk Seri Zahid, TPM Datuk Seri Fadilah, Menteri-Menteri, Tan Sri Zuki, KSN, KPPA, Timbalan Menteri dan lain-lain, rakan-rakan terhormat. Alhamdulillah kita dapat teruskan dengan majlis penerangan perjumpaan dengan Pegawai Penjawat Awam Jabatan Perdana Menteri. Saya nak memanfaatkan waktu ini singkat bicarakan soal perkembangan seminggu terakhir ini yang telah menimbulkan sedikit perbahasan dan wacana meluas di kalangan rakyat, iaitu isu pengampunan Diraja Datuk Seri Najib Abdul Razak, mantan Perdana Menteri. Saya ingat oleh kerana proses itu berjalan dan telah menimbulkan sedikit kontroversi, saya fikir kita fahamlah mengapa reaksi itu kadang-kadang kedua-dua belah pihak itu agak keras dan menerjah kepada mana-mana sahaja serangan ikut selera dan pandangan mereka. Dan saya bicara juga dengan Tan Sri Ketua Polis Negara agar dalam kes ini sebelum penjelasan teliti dibuat, kita patut ambil pendekatan sederhana lah. Ya, kita faham orang punya pandangan yang agak kuat dan tegas dan keras dalam bidang ini. Jadi kita beri laluan sedikit, tetapi setelah penjelasan dibuat harus dihentikan. Perlembagaan 21, nak cakap pasal perlembagaan, Ketua Guam Negara ada. Tak berani juga saya. Nak cakap soal Quran, Jakim ada. Nak cakap pasal pengurusan pentadbiran yang baik, KSN ada. Jadi izinkan saya lah dengan keterbatasan ini menjelaskan. Ya, peruntukan perlembagaan itu tetap, iaitu Yang di-Pertuan Agong selalu bertindak dalam kebanyakan perkara atas nasihat Perdana Menteri. Tapi ada beberapa bidang yang diperuntukkan dalam perlembagaan di mana wewenang berbicara sepenuhnya bagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. 42.1. Ini termasuk 41.2. 42.1. Saya test KSN ya. Sebab okey, 42.1 ya, minta maaf. Itu Yang di-Pertuan Agong harus memutuskan kalau untuk wilayah persekutuan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Kemudian Yang di-Pertuan Agong memutuskan dan keputusannya itu muktamad. Pertimbangan yang besarnya bukan undang-undang. Undang-undang itu proses Badan Kehakiman sehingga Mahkamah Persekutuan. Pertimbangan utamanya adalah soal ihsan, compassion, apa yang disebut Yang di-Pertuan Agong itu sebagai mercu keihsanan atau fountain of mercy. Ya. Sama ada tuanku Yang di-Pertuan Agong memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak, itu wewenang tuanku. Saya nak jelaskan ini ya. Baik. Lembaga harus beri pandangan. Jadi, dan apa hak mana-mana tahanan atau banduan mengemukakan pandangan. Itu perkara 113 dalam peraturan. Itu jelas. Tanpa kecuali. Sesiapa pun. Sebaik saja, ada yang mengatakan mesti minimal 3 tahun. Tak betul. Siapa saja kali pertama ikut prosesnya boleh mengemukakan rayuan. Dan dalam kes ini, bila rayuan dikemukakan, benar Perdana Menteri memastikan bahawa rayuan itu didengar. Jadi saya memang akui tanggungjawab itu. Tapi kalau ditanya mengapa Perdana Menteri mengambil sikap untuk mengemukakan cadangan rayuan daripada Datuk Seri Najib Razak begitu awal, saya kata sebaik saya dapat mana-mana rayuan
Saya mohon supaya lembaga pengampunan bicarakan. Jadi agenda 10, 9 termasuk 1 atas usul supaya ia diberikan pertimbangan oleh lembaga. Mesyuarat lembaga yang pertama 9 Disember yang lalu saya hadir kerana saya masih bertanggungjawab dalam isu wilayah persekutuan. Yang berikutnya Dr. Zaliha hadir. Orang kata nasib dia. Bukan, ini soal tanggungjawab. Wilayah tu ada, jadi dia jalan. Peguam negara hadir dalam semua mesyuarat. Lagi hebat peranan dia. Tapi proses itu mengikut kaedahnya yang saya teliti dalam satu mesyuarat yang saya hadir. Itu mendengar pertama apa asas rayuan. Selalunya memikirkan peranan dia, perjalanan hidup dia sebelum itu, keluarga dia, kehidupan dia di penjara, jasa dan khidmat dia, baik kepada keluarga ataupun kepada masyarakat, atau dalam kes Datuk Seri Najib kepada negara, itu semua diberi pertimbangan. Kemudian diberikan juga penjelasan tentang proses badan kehakiman. Apa kesnya, apa hukumannya. Kemudian kalau ada kes-kes yang dalam proses, semua itu dijelaskan, saudara. Kemudian masing-masing bagi pandangan dan akhirnya Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan. Bagaimana nak salahkan Perdana Menteri ataupun Agung ataupun Peguam Negara atau berlembaga, tak berbangkit. Ya. Itu proses dia. Kita terima perlembagaan, ini bidang kuasa yang kita berikan sejak merdeka. Bahawa kebahaduran yang maha mulia Raja-Raja Melayu dalam memutuskan, dia tak putuskan dari point of law. Dia tak putuskan dalam perjalanan mahkamah. Dia mungkin atau mungkin tidak. Sebab itu dia sebut mercy. Dalam kes terdahulu ada menteri, ada orang biasa, ada kes hukuman bunuh, ada kes hukuman pelbagai. Tetapi diberi peringkat-peringkat pengampunannya. Jadi saya harap dengan penjelasan ini kita redakanlah. Ya. Kerana kita telah terima peruntukan perlembagaan. Kita tidak boleh menuntut penjelasan daripada lembaga pengampunan yang dipengurusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu kena faham, bukan diputuskan oleh lembaga pada hakikatnya. Prosesnya itu mesti melalui lembaga. Jadi kalau yang nak tanya, sila buat memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang dahulu lah, sekarang ni dah bertukar. Ini 29 hari bulan Januari. Baik. Tapi isu yang dibangkitkan kadang-kadang ini kononnya sebab kita longgar terhadap permasalahan rasuah. Tidak benar. Proses badan kehakiman diteruskan. Dan tidak ada ugutan. Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO ada di sini. Dia tidak pernah bagi kata dua pada saya. Tetapi ada hak dia ataupun partinya memohon supaya Perdana Menteri dan lembaga pengampunan memberi pertimbangan dengan alasan-alasan mereka. Saya tidak mau nafikan sama ada saya suka atau tidak suka, rakan politik atau musuh politik, prinsip keadilan ini dan prosesnya harus kita hormati. Ya. Tidak mudah dibicarakan, mudah dibicarakan tapi tidak mudah untuk diamalkan. Tapi ini prinsip dia, mau jadi ketua, ini peranan dia. Ada orang dia kerana kemarahan lama meluap-luap. Sebab itu saya katakan tak apalah sudah 3-4 hari ini, tetapi kita terus banyak perkara yang belum kita selesaikan. Masalah ekonomi, masalah perarasan gaji. Nah, yang itu utama lah kalau ikut KSN. Itu yang harus kita tumpukan. Baik. Tetapi soal tata kelola dan penegasan tentang rasuah ini menyeluruh, bukan saja Datuk Seri Zahid, ini Datuk Seri Fadilah dan menteri-menteri, malah menteri. Pendirian kita tidak berganjak.
Tidak ada langsung pendirian kita untuk berundur daripada perkara ini. Dan saya sudah tahu di antara paling kuat saya diserang ialah kerana tindakan saya mengarahkan semua agensi tegas supaya dapat kita selamatkan negara ini daripada kecurangan pemimpin-pemimpin terutamanya, daripada menggeledah, memunggah kekayaan luar biasa. Saya tahu ada orang ambil sikap baik, ada parti politik yang keras menyergah dan menyerang seorang tokoh politik yang sekarang di penjara, tetapi bersekongkol dengan tokoh-tokoh atau mantan tokoh yang menggeledah, memunggah puluhan bilion ringgit wang negara. Apa sort of hypocrisy is this? Kalau konsisten, biar konsisten. Seolah-olah yang rasuah ni satu orang, itu dua orang di Malaysia. Ya. Jadi saya telah berikan arahan SPRM, LHDN, Polis Diraja, ambil tindakan. Saya tidak peduli siapa. Rakan-rakan saya dalam kabinet ada di sini. Saya berulang kali dan mereka juga menegaskan dalam pentadbiran sekarang tidak ada tolak ansur sama sekali. Ya. Tetapi kita kena bagi mesej yang jelas. Bagaimana orang yang mengunggahkan yang disita lebih kurang 4 bilion, 5 bilion. Yang tidak disita 3-4 bilion. Yang di luar negara 5 bilion, ada yang kata 10 bilion. Kemudian ada lagi yang bersongkol, yang bising terhadap kes pengampunan ini. Tak dengar pun suara mereka. Menyokong tindakan atau meminta supaya tindakan tegas diambil terhadap mana-mana mantan pemimpin atau pemimpin yang rasuah besar. Jadi kita nak jaga ni ketata kelola ataupun kepentingan parti ataupun kepentingan kelompok mereka. Dan ini yang berlaku sudah. Saya tengok beberapa kenyataan keras bukan main terhadap seorang yang sudah pun dipenjara, yang masih ada kesnya, tetapi seolah-olah membisu terhadap tindakan-tindakan diambil. Malah ada yang mengatakan, oh ini dendam politik lama. Dendam apa saudara? Oh ini tak ada kesan lagi, tak ada kesan. Tapi tak ada kesan. Semua saudara terlibat dalam penggunaan kemudahan Spenco. Ya. Dan sikap saya keras terhadap Spenco itu sejak saya Menteri Keuangan dulu. Jadi siasat, saya tidak tahu di mana salahnya. Tapi saya tahu peraturan itu tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara. Saya tahu dia tidak menyenangkan pejabat awam. Tetapi kita lesu tidak berupaya berbuat apa-apa kerana tidak ada ketegasan dan tekad politik untuk bertindak. Sekarang ada, saudara. Dan saya salute penguat kuasa sama ada SPRM, LHDN dan lain-lain untuk bertindak tegas dalam perkara ini. Jadi saudara, ini kita kena faham. Kalau kita nak perangi rasuah, dia bermula dari atas dan sehingga ke bawah. Apakah selesai semua? Tidak. Semalam Ketua Polis Negara menyergah keras beberapa kelompok di peringkat bawah atau pertengahan polis yang masih mungkin kelompok kecil tetapi mau dibanteras. Kalau diambil tindakan terhadap kelompok kecil itu, bagaimana kita boleh biarkan rasuah skala besar itu berlalu tanpa apa-apa tindakan? Bentuk tindakan jangan tanya saya. Saya beri arahan umum kepada semua jabatan, semua badan penguasaan, tegas. Sementara kita ada tekad politik dan konsensus dalam Jemaah Menteri. No compromise. Maka masa untuk bertindak. Yang saya suarakan ini kerana orang-orang yang menjerit, menyerang pribadi tertentu, keluh, tidak langsung bersuara, malah secara diam bersekongkol dengan perasuah. Jadi maknanya tentunya mereka ini bukan menentang rasuah, tetapi ini hanya wayang politik untuk menyerang musuh. Jadi ada orang tanya, oh apa kalau ada? Kalau ada silakan. Tan Sri Azam Baki ada di sini, menteri-menteri ada di sini. Kita semua bersepakat kalau ada di kalangan rakan kita dalam baris jemaah menteri yang terlibat, tidak ada kes kontrak atau apa-apa, arahan kita adalah
tidak akan mempertahankan atau melindungi. Tapi kalau sekarang, tak ada tindakan terhadap menteri-menteri, oleh itu tidak adil kerana ambil tindakan kepada parti pembangkang. Bongkar. Kalau ada bongkar. Saya tidak akan pertahankan. Tetapi jangan guna itu untuk melindungi perasuah di antara perasuah terbesar dalam sejarah negara ini. Ya. Yang menekan kita sampai sekarang. Kalau kita boleh selamatkan 10-20 bilion ini, sudah bayangkan berapa universiti, berapa sekolah, berapa hospital, berapa allowance tambahan untuk pejabat awam kita boleh tingkatkan. Tetapi kerana kita tidak ada kekuatan dan tekad politik. Kadang-kadang saya masa bicara dengan Menteri Agama dan JAKIM, saya kata kadang-kadang dalam tazkirah tak keras. Dia seolah-olah lembut dalam isu rasuah tata kelola ini. Ada yang kata kerana hukumnya bukan hudud, oleh itu ringan. Tidak, kerana dia menyiksa rakyat. Saudara, ini saya nak tekankan kepada penjawat awam, kerana kalau ada signal yang jelas dari badan-badan penguatkuasaan untuk bertindak keras dan tegas terhadap pimpinan sekarang atau dulu, maka penjawat awam bukan saja harus bekerjasama tapi lebih waspada. Kalau sudah tanya apakah ia bersih sama sekali, jawab saya belum. Kerana masih ada di peringkat tertentu, di sempadan, di pelabuhan, bagian percukaian, pelbagai, ada lagi beberapa kelompok kecil yang meneruskan kerja mereka. Sudah tahu kehilangan hasil dari keterisan minyak mentah, diesel masih belum terkawal sepenuhnya. Dan saya hanya merayu kepada saudara beri kerjasama sepenuhnya. Biarlah ada dalam tahun 1-2 tahun ini kita ada tekad, a new spirit, atau kalau Jerman kita Zeitgeist, spirit semangat zaman, untuk kita ada tekad kita untuk selamatkan negara ini dari pelbagai salah guna kuasa dan pemunggahan kekayaan, dan supaya kita boleh tingkatkan balik keyakinan rakyat dan tingkatkan hasil mereka. Saudara, kalau kita dapat selamatkan 10-20 bilion ini, bukan untuk perbaiki rumah Perdana Menteri atau allowance dia. Apa yang kita dapat pulangan itu, kita kembalikan kepada rakyat. Noktahkan kemiskinan, beri pendidikan yang bermutu, selamatkan anak-anak dari semua kaum, agama, wilayah. Jadi tidak lagi kita bergaduh soal peruntukan-peruntukan kecil. Tidak ada sebab hal ini dibolehkan, diteruskan. Jadi saya harap penekanan ini berikan manfaatnya. Kita faham tanggungjawab agama kita, tanggungjawab bangsa, tanggungjawab budaya, semuanya sekali. Dia mesti bermula dengan tata kelola yang baik. Jadi saya memang saya tidak nafikan bahawa hari-hari ini memang ada pelbagai tekanan dan suara, tetapi rakan-rakan tahu proses mesti dihormati, proses hukum mesti dipertahankan. Kita mesti kembalikan integriti badan kehakiman, integriti badan penguatkuasaan, dan umumnya integriti negara sebagai negara merdeka, berdaulat dan berintegriti. Semoga Allah SWT memelihara kita dan doa dimakbulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.